Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat berjumpa kembali di Pendakwah Teknologi dan selamat berjumpa kembali di Studio Tour Pendakwah Teknologi bahagian yang kedua. Okey, tapi sebelum tu saya nak kena minta maaf dengan anda. Ini bukanlah bahagian yang terakhir sebab sebenarnya ada banyak lagi benda yang saya nak kena buat. Saya cuma nak tunjukkanlah sedikit kepada anda apa yang saya dah tambah selepas daripada bahagian pertama itu kan, sebab dalam bahagian pertama tu ada ramai orang tanya macam-macam soalan. Jadi insyaAllah saya akan cuba menjawab soalan-soalan tu dalam video ni. Tapi sambil tu saya minta maaf jugalah, nak tengok saya dah pakai baju macam ni semua nampak macam tak apa-apa nak best. Sebab saya tengah buat kerja tadi, dah halalang dah siap buat kerja sikit tu, saya record tu kan. Jadi untuk nak recordkan kepada anda pengalaman studio tour tu, saya dah sediakan satu kamera dekat sini. Jadi kamera ni saya nak gunakan sebagai mobile kamera. Jadi atas kamera ni saya letak satu handphone untuk nak record muka saya masa tengah duduk bersembang dengan anda kan. Sebab tu anda nampak ada satu mic kat sini, ni wireless mic daripada Holy Land kan. Ini Lark M1 tak silap saya. Alright, jadi rasanya boleh kot kita cuba mulakan dengan studio tour kaedah macam ni. Saya minta maaf lah, ini kali pertama saya nak cuba bergerak macam ni sekarang. Boleh lah. Okey, jadi saya akan letakkan benda ni dekat atas leher saya macam ni. Lepas tu saya akan record daripada handphone untuk tengok muka saya. Ni tengok muka saya. Lepas tu dalam masa yang sama juga saya akan start recording daripada sini kan. Okey, tapi sebelum tu saya nak kena minta maaf juga dengan anda. Bilik ni anda nampak macam dia, lighting dia macam tak berapa nak betul sebab saya terpaksa alihkan satu lampu dekat situ. Asalnya dia ada satu lampu kat tepi ni di mana saya gunakan untuk macam fill light dan sebagainya macam tu lah. Tapi disebabkan saya nak bergerak, saya adjust ke tepi dulu. Lepas tu sekarang saya dah guna satu lampu kat atas ni. Jadi sekarang ni saya akan terangkan bilik ni. Okey, lampu ni sekarang depan saya ni semua hanya dalam 10% sahaja keterangan lampu tu. Saya akan bagi dia terang sampai 100% noh. Okay, sana anda boleh nampak dia terang sampai 100%. Saya buka dulu. Ya, sambil-sambil tu duk record. Nampak muka saya pelik kat sini. Okey, jadi kalau daripada depan saya akan nampak anda macam ni. Inilah dia anda. Anda duduk dalam kamera macam tu. Saya tengah duk record kan. Nampak kan? Jadi sekarang ini adalah keterangan lampu 100%. Saya minta maaf kalau nampak terang tu. Saya minta maaf saya tak habis adjust lagi. Saya set automatic. Nampak kat tadi. Macam okey kot. Okay, mari saya tunjukkan dah kalau saya tutup lampu ni. Oh, gelap. Gelap kan? Nampak gelap sikit. Tapi nak kata gelap sangat tak juga. Tapi masih okey lah. Okay, mari saya buka dulu. Kita bagi terang supaya senang anda tengok. Okey, saya nak adjust dulu sikit kamera ni supaya senang sikit saya nak pegang dia. Jadi saya buat macam ni lah. Lebih kurang macam 3 point punya ni supaya tak bergerak sangat. Asalnya saya nak pakai gimbal tapi tak larat nak pegang. Kalau ada cameraman yang kedua ke senang kan. Okey, jom saya mulakan dulu. Jadi mari saya pergi kepada bahagian belakang dulu nah. Jadi dekat bahagian belakang saya ni, ini adalah meja yang saya duk gunakan kan. Okey, ramai orang yang kata belakang saya tu adalah green screen. Ni saya tunjuk dekat anda nah. Ini bukan green screen, ini adalah benda yang betul. Okey, mari saya tolak dulu kursi ni ke depan macam ni. Tarik ke depan sikit. Ni kalau anda tak macam tengok saya sentuh meja, nampak saya duk tepuk-tepuk meja ni. Okey, jadi ini adalah tempat yang saya duk buat video editing dan duk buat kerja sekarang ni. Jadi benda pertama yang saya nak ceritakan kepada anda adalah pasal meja ni sebab ramai orang tanya dekat mana saya beli meja IKEA ni. Okey, mari saya cerita dekat anda. Ini bukanlah satu meja IKEA. Ini adalah satu meja lama yang saya ambil dekat pejabat kawan saya yang masa waktu tu, masa PKP, dia tutup pejabat, saya pergi ambil. Dan sebenarnya meja ni dah rosak. Jadi kalau anda tengok dekat bawah tu, anda nampak macam kaki IKEA tu kan. Itu sebenarnya kaki IKEA daripada meja saya yang dulu-dulu saya pakai. Kaki dia tu sebenarnya dah bengkok. Meja ni dah bengkok. Dia tak boleh nak pakai pun. Saya terpaksa buang kaki dia tu dan saya gantikan kaki tu. Lepas tu kalau anda tengok atas ni, anda nampak yang macam kayu ni. Ini bukan kayu. Itu sebenarnya adalah stiker. Asalnya atas meja ni dia berwarna putih. Tapi disebabkan dia putih tu dah buruk sangat dah. Macam-macam kesan kotoran tak ada hilang. Maka saya terpaksa lah tutup dia dengan stiker macam ni. Lepas tu kalau anda tengok dekat bawah meja ni, minta maaf kalau tak nampak sikit, dia gelap sikit. Anda nampak saya mount benda tu pakai macam L bracket macam tu. Untuk nak memastikan yang meja ni boleh lekat kat dinding. Jadi memang saya lekat terus tau meja ni dekat dinding. Jadi pendek katanya tak boleh nak tarik lah, memang stuck kat situ. Lepas tu jarak dekat belakang tu saya ada tinggalkan dalam 2 jari macam tu untuk nak bolehkan wire tu turun ke bawah. Alright, itu pasal meja. Okay, kemudian yang seterusnya adalah pasal monitor ni. Jadi ada ramai orang yang tanya saya pasal monitor ni. Ini adalah satu monitor Samsung CRG 90. Monitor ni saya beli, kalau tak salah saya ni nak masuk tahun yang keempat dah. Dah lama dah saya beli monitor ni. Jadi monitor ni apa yang saya suka dia adalah dia punya resolution dia dari segi kelebaran tu. Kelebaran dia, resolution dia kalau tak salah saya dalam 5,000 lebih kot. Lepas tu ketinggian dia tu dalam 1,400. Cuma ketinggian dia tu ada limit sikit lah. Alright, jadi saya tak main game, saya banyak buat dokumen. Jadi monitor yang lebar ni berguna jugalah. Tapi sebenarnya saya lebih suka monitor yang tinggi. Tapi tak apalah, ada satu ni okey lah.
Alright, jadi seterusnya apa lagi yang ada dekat atas meja ni? Kat tepi itu adalah satu ProArt display yang version yang kecil, tak silap saya ini adalah yang 14 inci. Jadi ProArt display ni saya gunakan untuk nak tunjuk video saya bila saya buat editing, saya outputkan video tu dekat situ. Okey, tapi sebelum tu mari saya simpan sikit lah, saya tunjuklah apa yang ada kat belakang ni kan. Okey, sebelum ni kalau anda tahu, saya menggunakan satu Hackintosh untuk nak buat video editing, semua sudah pakai komputer tu kan. Jadi sekarang ni saya dapat satu Mac Studio, jadi ini adalah satu M1 Mac Studio. Dan komputer ni adalah diberikan kepada saya oleh orang lah. Dulu saya ada sembang pasal nak buat video editing ke apa ke, saya ceritalah kat mereka masalah saya dengan komputer dan sebagainya. Dan akhirnya mereka bagi kat saya satu komputer ni, jadi saya kena buat video editing lah. Dan dalam masa yang sama, sebagai balasan tu, saya pun kena buat sedikit video untuk mereka. Macam tu lah lebih kurang. Alright, dan apa lagi yang ada atas meja ni, pendek katanya ni adalah keyboard. Keyboard ni adalah MX Keys. Jadi MX Keys ni saya rasa saya dah beli lama dah, bertahun-tahun dah saya pakai. Lepas tu kat tepi tu ada satu trackball mouse. Ini adalah trackball daripada Elecom. Yang model ni adalah model huge. Jadi trackball ni diberikan kepada saya untuk review. Jadi itu adalah review unit. Lepas tu untuk audio pula, audio tu saya menggunakan speaker. Jadi speaker ni sebenarnya kita panggil dia sebagai audio monitors kan, ataupun studio monitors. Jadi speaker ni adalah brand Presonus, kalau tak salah saya Presonus 3.5. Jadi ini adalah version yang wired, dia ada yang version Bluetooth, saya tak ada yang tu. Kemudian speaker ni saya sambungkan kepada satu audio interface. Nama audio interface ni adalah Audient ID4. Jadi Audient ID4 ni diberikan kepada saya sebagai review unit lah. Okay, sebenarnya saya ada beberapa barang-barang audio yang diberikan sebagai review unit. Okay, contohnya saya ada satu mikrofon Shure SM7 dekat sini sebagai satu mikrofon, dan dalam masa yang sama saya ada satu mikrofon dekat belah atas ni. Nanti saya akan ceritakan anda lah pasal mikrofon tu semua kan. Jadi untuk nak buat audio monitoring, saya akan gunakan Presonus ni lah, dan dalam masa yang sama saya akan gunakan ni yang AirPod Max Studio ni. AirPod Max Studio, padahal AirPod Max Studio tu komputer lah. Ni AirPods Max, nak sebut pun susah. Jadi headphone ni adalah pemberian daripada isteri saya lah. Isteri saya bagi masa birthday saya hari tu. Jadi saya gunakan benda ni untuk nak buat audio monitoring lah. Jadi saya sambungkan dia secara Bluetooth kepada komputer ni. Jadi yang komputer komputer Hackintosh tu dah tak ada dah lah. Okey, jadi selain daripada tu, kalau anda tengok dekat sini, saya akan sambungkan Shure SM7B punya mikrofon ni kepada audio interface daripada Audient ID4 ni. Lepas tu kalau anda tengok kat tepi tu, dia ada satu mic booster macam tu. Jadi mic booster ni untuk apa? Sebab mikrofon ni dia perlukan mic booster sebab dia punya audio tu sangat rendah kan, tak dengar. Dia pakai mic booster, ataupun kita ada satu benda lagi yang dipanggil sebagai cloud lifter, lebih kurang macam tu kan. Alright. Dan selain daripada tu, apa lagi yang ada kat belakang? Okey, dekat belakang ni, ini adalah satu sound diffuser ataupun yang dipanggil Skyline Sound Diffuser, kalau tak silap saya nama dia. Jadi benda ni saya buat sendiri, dia ada kiraan, dia ada satu application dekat website tu, kita boleh beritahu range of frequency yang kita nak diffusekan, dan dia akan beritahu kat kita jarak-jarak bongkah kayu ataupun tinggi dan semua tu. Jadi bongkah kayu ni semua saya pergi potong dan tampai sendirilah. Jadi kalau anda tengok dekat Facebook Pendakwa Teknologi, saya dah ceritakan dekat anda macam mana saya buat sound diffuser ni lah. Okey, kemudian dekat tepi tu ada satu pokok, saya ambil kat luar letak kat sini bagi nampak cantik. Lepas tu kat bawah tu dia ada satu lampu godok. Lampu godok tu saya dah terlupa model dia apa dia, nanti saya cari balik lepas ni noh. Jadi sajalah lampu tu saya hidupkan warna hijau untuk nak bagi pokok tu nampak hijau sikit lah dalam gambar kan. Lepas tu kat tepi ni saya ada satu sound panel. Sound panel ni saya buat sendiri. Jadi dalam bilik ni ada, saya kira lah, ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, lepas tu satu lagi kat ujung tu ada 6, satu lagi kat pintu ada 7. Jadi ada 7 sound panel semua sekali. Jadi sound panel tu semuanya saya buat sendiri. Jadi dalam video lepas saya dah cerita kat anda kan pasal sound panel, lepas tu sound blanket kan. Okey, sound panel ni saya buat sendiri. Saya beli rock wool kat kedai RM90. Saya ada dapat 6 keping, saya buat dapat dah itu. Lepas tu ada satu lagi tu ada orang bagi saya, asalnya yang warna putih yang saya tampai dekat atas ni. Ni dia. Tu satu kat belakang, lepas tu satu lagi kat depan macam ni. Lepas tu yang sound blanket ni saya rasa saya dah ceritakan dekat anda masa dalam video yang pertama kan. Jadi ada ramai orang tanya mana saya dapat sound blanket ni. Jadi sound blanket ni diberikan kepada saya oleh kedai yang sponsor semua mikrofon dan sebagainya. Jadi mereka ada sound blanket dan mereka bagi kat saya mikrofon ni lah yang saya kata tadi, Shure SM7B, lepas tu audio interface dan sebagainya. Jadi inilah dia komputer yang saya gunakan untuk nak buat kerja dan video editing lah. Tapi sekarang ni majoriti saya gunakan komputer ni untuk buat video editing sajalah. Okey, satu lagi benda kan. Kadang-kadang anda mungkin akan dengar suara saya macam bergema sikit tau. Sebab, saya tunjukkan anda, minta maaf lah. Kadang-kadang kamera ni dia out of focus sikit. Sebab ni saya buat autofocus kan. Saya bagi kat dia untuk benda untuk ditengok. Okey. Asalnya sound diffuser ni saya nak tampai kat atas dinding belakang tu.
Tapi disebabkan dinding tu sekarang ni, bukan kata sekarang ni lah, saya dah letak komputer semua pada waktu tu, saya buat sound diffuser ni lepas tu kan. Sound diffuser ni satu bongkah ni kan, saya rasa berat dia dalam 3-4 kilo jugalah. Jadi untuk nak mount benda tu, saya nak kena alihkan semua monitor ni dan saya kena mountkan dia atas dinding tu. Lepas tu banyak kerja, jadi sebab tu saya letaklah dulu dekat situ. Jadi sekarang ni saya tengah duk cari lagi alternatif apa yang saya boleh buat dekat dinding ni untuk nak elakkan masalah bunyi tu lah. Sebab tu kadang-kadang kalau sebelum ni anda akan dengar gemar, jadi saya ada cara lain lah saya buat untuk nak elakkan gemar tu kan. Okey, kemudian habis dekat bahagian meja ni. Jadi ini adalah meja yang saya duduk tadi, meja yang duduk ada depan kamera tu kan. Jadi meja ni saya ambil je lah, saya kat luar rumah duduk ada. Jadi meja ni punya panjang dalam dia adalah, ini tak salah saya, ini adalah 40 cm, lepas tu lebar dia tu adalah 120 cm. Okey, meja belakang ni kalau anda nak tahu, saiz meja ni adalah 6 kaki kali 3 kaki. Itu dah dia. Okey, jadi sebelum ni saya tak ada meja depan saya masa duduk bersembang dengan anda, tapi sekarang ni saya letak meja supaya memudahkan sikit kerja saya kan. Alright, mari saya cerita dulu dekat anda apa yang ada dekat bahagian depan ni. So ini adalah kursi tadi. So kursi ni saya beli dulu second hand dalam berapa puluh ringgit, dia jual banyak gitu, saya beli satu. Okey, sebenarnya masa sebelum ni kalau saya duduk bersembang dengan anda, saya tak pakai kursi ni. Saya gunakan kursi yang duduk ada bawah meja ni. Kursi tu. Jadi saya gunakan kursi ni sebab dia nampak saya berdiri tegak sikit. Sebab kalau saya pakai kursi ni dia nampak macam relax sangat. Tapi sekarang dah ada meja, tak apalah. Okey, mari saya tunjuk dekat anda apa yang ada atas meja ni. Jadi yang ada dekat atas meja sekarang ni, saya gunakan meja ni untuk nak mount dua benda. Satu saya gunakan untuk nak mount mikrofon dan satu lagi saya gunakan untuk nak mount satu kamera yang saya nak buat overhead shot. Saya cerita dulu pasal kamera ni lah. Okey, jadi kamera ni, ini adalah satu Sony A6400 dengan Sigma punya lens. Jadi Sony A6400 ni diberikan kepada saya oleh salah seorang yang rakan yang kedai kamera tu lah. Tapi yang syoknya adalah kamera ni dia dalam bahasa Jepun tau. Jadi anda tak boleh tukar bahasa dia. Dia memang adalah Japan punya unit. Jadi firmware tu memang dah fix kepada Japan. Okey, kemudian kamera ni saya buat sedikit modification supaya saya boleh mountkan dia kepada satu monitor arm. Jadi ini adalah North Bayou punya monitor arm yang mana saya dah pakai bertahun-tahun dah. Sebelum ni saya dah guna untuk mount monitor kan. Jadi saya buat modification dekat situ sikit. Anda tengok saya screwkan dia ke ball mount macam tu. Alah, terlanggap pula. Okay, mari saya tunjuk dekat sini lah. Minta maaf lah dia punya fokus tu. Nampak? Dia macam tu. Dia pelik sikit lah tapi janji jalan tak apalah. Boleh lah. Jadi saya gunakan untuk nak hold kamera ni. Dan memang kalau nak hold kamera tu tak ada masalah lah untuk North Bayou ni. Sebab kalau tak salah saya, arm ni boleh pegang monitor sampai 13 kilo ke berapa belas kilo. So kamera kecil ni tak ada isu. Okay, jadi saya letak kat tepi tu supaya saya boleh tolak kamera ni, tarik kamera ni nak mana-mana kan. Jadi kamera ni pula, kalau saya buat recording, saya akan record masuk dalam SD card lah. Lepas tu kalau saya nak tengok dia punya view tu, saya akan ada satu TV, bukan TV, ini adalah monitor sebenarnya. Monitor daripada Asus, ini adalah ProArt display yang 32 inci ya. Saya cerita sikit pasal monitor ni lah. Jadi saya sambungkan kamera ni kepada ATEM Mini Pro ni. Jadi ATEM Mini Pro ni kalau saya tukar, nak tengok view lah, saya tukar pergi ni, nampaklah dia punya top down shot tu. So jadi apa yang saya tunjuk dekat bawah ni, anda akan nampak tangan saya kat situ. Tu dia. Jadi yang bahagian yang pertama, untuk view yang pertama ni, ini adalah view kamera depan tu. Kamera Sony kat depan tu. Jadi view yang kedua ni pula adalah kamera ni lah. Jadi nampak kat situ kan. Lepas tu yang ketiga dekat sini, ini sebenarnya adalah view daripada komputer. Sebab saya sambungkan komputer Mac ni kepada ATEM Mini tu juga. Saya ada satu HDMI kabel yang panjang daripada komputer tu turun sampai ke bawah pergi kat ATEM tu. Jadi tujuan saya buat macam ni adalah supaya nanti kalau saya nak buat live, senang sikit saya boleh tunjukkan dekat anda angle-angle kamera dan juga saya boleh tunjukkan anda desktop saya kan. Okey, sebenarnya dia ada angle yang keempat. Angle yang keempat tu adalah kamera yang saya tengah pegang sekarang ni lah. Alright. Jadi, mari saya tukar sikit. Okey, seterusnya saya cerita kepada anda pasal monitor, tak ada. Saya ada satu, ni kita panggil sebagai mikrofon kan. Okey, jadi ini adalah mikrofon Rode NTG4 Plus, satu shotgun mikrofon. Saya rasa saya dah cerita kat anda pasal mikrofon ni dalam video lepas. Jadi sama juga, saya buat sedikit modification dekat situ. Kalau nampak dia ada macam ball mount dekat situ yang sepatutnya benda tu kita gunakan untuk nak mount kamera kan. Tapi saya modify sikit supaya saya boleh letakkan saya punya shotgun mic kat situ. Dan saya ada satu microphone arm. So microphone arm ni, tak salah saya, ini adalah model Tone Max, betul tak? Betul, Tone Max. Jadi microphone arm ni saya beli dekat Shopee rasanya masa 2000 berapa, masa awal-awal PKP tu kan. Waktu tu lah. Dulu-dulu saya gunakan untuk nak pegang mikrofon biasa apa, betul lah saya cuba letak Shure SM7B tu dekat atas mikrofon ni. Betul lah saya gunakan untuk pegang shotgun mic. Jadi itulah dia. Lepas tu kalau anda tengok dekat atas meja ni, saya ada satu plate dekat sini.
Plate ni untuk nak elakkan daripada benda-benda ni dia merosakkan meja. Jadi plate itu beli kat Shopee dalam berapa belas ringgit tu sekeping tak silap saya. Okey, bercakap pasal live. Jadi kat sini ada macam anda nampak macam satu monitor kan. Saya tak buka monitor ni sebab saya tak sambungkan dia lagi. Itu sebenarnya adalah YOLO Box Pro. Jadi YOLO Box Pro tu saya duk gunakan dia untuk nak buat live sebenarnya. Dan YOLO Box Pro ni juga diberikan kepada saya. Itu adalah review unit daripada Pixel Camera. Okey, kalau anda cakap pasal Pixel Camera, dalam bilik ni ada banyak barang-barang yang diberikan oleh Pixel Camera Sdn Bhd. Alright. Okey, sambil-sambil itu kan, dah lalang saya duk bercakap masa ni sebab ada orang duk kata kat saya, dia kata amboi abang ni kaya, banyak barang-barang yang best beli kaya kan. Mari saya berterus terang dengan anda nah. Kebanyakan barang-barang yang ada dalam bilik ni bukan saya beli. Ini adalah barang-barang yang diberi oleh orang. Sama ada barang tu review unit ataupun mereka bagi kat saya barang dengan alasan saya kena buat satu kerja untuk mereka lah. Okey, saya mulai daripada belakang ni, saya cerita kat anda lah. Yang saya beli betul-betul adalah monitor ni. Monitor ni kalau macam saya kata tadi lah, saya beli dalam, tak silap saya, dalam 3-4 tahun lepas. Jadi saya dah pakai lama, saya memang duk guna monitor ni satu je. Lepas tu daripada segi yang kata headphone tu tadi, headphone tu isteri saya bagi. Microphone Shure SM7B ni, lepas tu dengan yang audio interface Audient ID4 ni dengan dia punya microphone booster ni, dan yang Rode NTG4 Plus. Lepas tu satu lagi benda dekat depan ni, kalau anda tengok, ini pun adalah audio recorder ataupun audio interface daripada Zoom. Ini adalah Zoom H8. Lepas tu yang kat tepi ni sound panel, sound blanket ni, ini semua adalah diberikan kepada saya oleh satu company yang duk buat pada audio system lah. Okey, lepas tu yang mikrofon yang saya duk pakai sekarang ni, yang wireless mic ni, ini adalah yang kalau anda tengok kat sini, ini adalah mikrofon HoloLens. HoloLens ni adalah diberikan kepada saya oleh satu syarikat yang sama yang bagi dekat saya benda tu, yang YOLO Box Pro tu, dan mereka bagi kat saya banyak mikrofon lah. Okey, yang Pixel Media Sdn Bhd lah mereka bagi kat saya. Okey, itu satu. Lepas tu kalau anda tengok dekat bawah ni, saya ada satu ni pendek kata macam power bank besar lah. Ini adalah satu power station daripada Blue Yeti. Ini juga diberikan kepada saya untuk buat review lah oleh Blue Yeti. Jadi saya gunakan bateri ni untuk powerkan kamera-kamera saya. Lepas tu mikrofon dekat bukan mikrofon. Ini adalah kata apa? Mouse yang trackball ni. Trackball mouse ni saya dapat 2 unit daripada syarikat Elecom tu untuk buat review. Yang saya beli ni apa dia? Keyboard ni lah. Saya beli second hand dulu. Itu dia. Lepas tu yang Pro Art display yang 14 inci ni, dan juga Pro Art display yang anda tengok besar yang 30 inci kat belakang tu, itu adalah daripada Asus. Itu dia. Lepas tu pokok kat tepi tu saya curi bini saya punya. Lampu ni pun saya curi yang bini saya beli, tak dalam bilik Nisat. Pendek katanya, lepas tu yang kapet ni memang ada dekat rumah kat bertahun-tahun dah. Kursi ni saya cerita kat anda kan, saya beli second hand berapa puluh ringgit yang mereka jual masa time PKP tu. Lepas tu yang drawer-drawer ni semua yang saya ambil daripada pejabat saya. Lepas tu yang A10 Mini Pro ni juga diberikan kepada saya pada waktu tu untuk buat live. Jadi saya buat live session untuk dia dan dia bagi kat saya benda ni. Okey, so saya rasa bahagian ni dah selesai dia cerita kan. Kemudian saya tunjuk dekat anda kamera ni lah. Itu ada orang tanya saya macam mana saya gunakan kamera, awak nampak teruk sangat kan, dia kata kamera ni. Sebenarnya kamera ni tak teruk mana pun, nampak je dahsyat tapi tak ada apa. Okey, ini adalah satu Sony A74 ataupun A74. Dengan saya beritahu itu kan, saya beritahu ini adalah lens Sony G Master yang 1.4 24mm kan. Lepas tu atas dia ni, dia ada satu macam kita panggil sebagai film monitor lah. Jadi film monitor ni brand dia adalah Mas HD 7 inci sahaja. Mas HD ni saya beli second hand dulu, dah lama dah, masa awal 2 tahun tu saya beli monitor ni untuk nak digunakan dengan kamera ni, masa saya dapat kamera ni kan. Dan untuk pengetahuan anda juga, okey, ni pun saya ceritalah secara terus terang. Tak apalah kalau nak malu pun tak apa, saya cakap benda yang betul. Kamera ni saya tak beli, kamera ni diberikan kepada saya oleh orang yang sama yang memberikan kamera ni dan juga kamera yang saya tengah duk pakai sekarang ni. Saya duduk depan kamera ni kan, anda nampak? Okey, ini saya tunjukkan anda. Kamera ni yang ada dalam tangan saya ni, ini adalah A7C. A7C dengan kit lens ni, lepas tu yang A6400 dengan Sigma punya lens ni, dan Sony A74 ni dan dengan punya lens ni, semua diberikan kepada saya oleh company yang bukan company lah. Dia kawan saya, dia ada kedai kamera, dia bagi kat saya. Sebenarnya nak kata bagi tu tak jugalah, dia boleh ambil balik, dia bagi pinjam, tapi dia duk bagi pinjam dah lama dah saya duk pakai kan. Tu dah dia. Jadi untuk nak powerkan kamera ni, okey, tapi saya kena ceritakan anda, yang saya beli adalah tripod. Tripod ni saya beli second hand, jumpa kat Carousel kan. Okey. Jadi kamera ni saya powerkan dia menggunakan satu V-mount battery dekat belakang tu. Saya ada satu dummy battery dekat sini, jadi saya powerkan dia pakai V-mount battery ni. Ada sebab kenapa saya buat macam tu. Dulu saya gunakan bateri yang biasa, yang MPI battery tu kan. Lepas tu bila saya duk record tak cukup. Jadi saya gunakan dummy battery yang mana saya sambungkan terus pergi ke plug point bawah tau, lebih kurang macam tu tau. Jadi dia pernah jadi satu case dulu di mana saya kena power surge. Dari bila saya kena power surge,
kamera saya 2 rosak, motherboard terbakar. Terpaksa pergi hantar, dah lah pakai orang punya kan, terpaksa pergi minta dia tolong betul. Nah, itulah dia. Jadi sejak daripada hari tu saya dah tak gunakan power external, saya memang pakai bateri dan saya gunakan bateri yang besar belakang ni. Itulah dia. Nampak kan? Jadi kalau anda tengok sekarang, semua kamera-kamera ni dia gunakan dummy bateri, tapi dummy bateri ni saya sambungkan kepada bateri yang lebih besar, bateri pack lebih besar lah. Alright? Itulah dia. Tak ada apa sangat kot. Okey, macam saya pernah cerita dalam bahagian pertama, daripada microphone shotgun ni pergi kepada yang zoom H8 tu, zoom H8 masuk ke dalam kamera. Okey, lepas tu dari segi lampu, kalau anda tengok, saya rasa saya dah tunjukkan lampu saya ni adalah satu parabolic punya softbox. Jadi parabolic softbox ni size 90cm diameter dia. Jadi saya pakai lampu godok, saya ada 3 lampu semua sekali. Minta maaf lah, ni terang sikit lah, saya minta maaf. Ini adalah lampu lantern. Jadi lampu-lampu dan juga softbox ni juga adalah diberikan untuk review unit dan sebagainya. Jadi sekarang anda dah tahulah saya tak beli. Kalau beli saya memang saya nak cakap kat semua orang saya beli semua benda, nampak macam kaya sikit kan. Tapi masalahnya yang akan menonton video ni pun mungkin orang-orang yang bagi barang ni, jadi saya tak boleh nak menipu lah, saya kena cerita benda yang betul. Okey. Jadi apa yang saya beli dalam bilik ni lah? Kalau nak ikutkan yang saya beli betul-betul karpet yang saya beli tu. Lepas tu meja ni memang dah ada dah. Lepas tu meja ni saya belilah. Ni saya boleh mengaku saya beli meja daripada kawan saya tu. Lepas tu sound panel buat sendiri. Saya beli cat lah. Saya beli cat, saya cat dinding cat hitam. Itulah dia. Kerusi saya beli. Tu satu lagi karpet kot saya beli. Okay, cakap pasal sound panel ni saya tunjuk dekat anda. Itu orang tanya saya kan, macam mana saya mount kat pintu. Saya screw terus pergi kat pintu macam tu. Lepas tu tepi-tepi ni ada kabel-kabel, banyak kabel HDMI lah, network kabel ke apa. Ni semua saya beli. Ni tak tipu betul. Alright, jadi benda-benda lain yang saya ada dekat situ. Sambil-sambil tu ni saya dapat satu daripada One Aux. Saya tak tunjuk lagi. Saya dapat SIM card daripada One Aux, boleh dah try. Okay, lepas tu dekat tepi sana tu adalah satu switch rack. Okay, switch rack ni saya rasa saya pernah ceritakan dekat anda. Sama juga switch rack tu pun saya dapat. Hari tu kan saya buat video kan, saya dapat review unit. Lepas tu switch yang saya dapat yang yang bawah tu adalah Synology punya nest pun saya dapat. Lepas tu daripada switch tu pula iaitu adalah satu Ubiquiti tu pun dapat. Yang saya beli ni dry box tu jumpa dekat kedai, apa dia panggil, kedai yang jual barang-barang second hand tu. Belilah satu dry box tapi tak besar mana lah, kecil lah, cukup lah untuk nak simpan tiga kamera. Selain pada tu apa, tak ada apa kot. Itulah dia. Okay, lepas tu yang stand ni, ini adalah stand second hand, jumpa kat Facebook Marketplace. Jadi saya mountkan monitor tu dekat situ. Jadi asalnya monitor ni saya gunakan untuk buat video editing, tapi dalam masa yang sama saya gunakan untuk nak buat video monitoring macam ni lah, senang. Jadi saya nampak clear terus tau. Ini memang lepas ni tak adalah masalah tak fokus lari dan sebagainya kan. Okay, so rasanya itu je lah apa yang saya boleh tunjukkan dekat anda. Tak ada apa sangat dah kot dalam bilik ni, dah kosong dah. Ni yang whiteboard yang panjang tu saya pernah cerita kan, whiteboard 8 kaki x 4 kaki. Alright, jadi macam mana saya buat kerja? Kalau saya boleh ceritakan anda sikit, jadi apa yang saya akan buat adalah saya akan record dalam kamera-kamera ni. Contohnya saya record dalam SD card kat sana, record dalam SD card kat sini. Lepas tu yang kamera yang saya tengah duk pegang sekarang ni kan, saya record dalam ni. Lepas tu saya akan copy semua SD card tu melalui komputer ni. Jadi kebetulan yang M1 Max ni dia ada SD card reader dekat situ. Jadi komputer saya ni saya bersambung dengan saya punya Synology Nest dekat bawah tu. Nampak? Dia ada Synology Nest kat situ. Jadi semua benda saya akan savekan dalam Synology Nest tu. Lepas tu saya akan gunakan, macam contoh ni saya sengaja buka Final Cut Pro ni. Jadi saya akan buat video editing menggunakan Final Cut Pro. Lepas tu itulah dia. Tak ada apa sangat. Bila dah habis buat video editing semua, saya akan upload lah pergi kat internet. Alright, saya rasa itulah kot apa yang ada dalam bilik ni. Okay, kalau anda nak tengok lagi, saya naik atas sikit. Itu adalah rak-rak. Saya simpan dokumen apa tu sikit. Lepas tu itu adalah aircon yang memang dah ada dekat rumah ni, rasanya dekat berapa tahun, banyak tahun dah, dekat 5-6 tahun duduk dekat sini. Lepas tu yang arm yang saya pernah ceritakan dekat anda. Ni pun ada satu lagi arm. Sebenarnya kalau saya, saya minta maaf lah dan buat terang sikit, saya tutup sikit dengan lampu ni. Arm ni saya boleh extendkan sampailah pergi ke atas meja ni. Jadi kalau saya nak buat macam overhead shot macam tu nanti, kalau nak tunjuk anda wifi router ke produk ke apa ke nanti, dia akan ada cahaya daripada atas. Ini nampak terang lah. Okay, boleh noh? Maksudnya itulah kot. Saya sekarang ni tengah buat setup sikit untuk live session ni nanti. Jadi kalau tadi kan saya cerita kat anda kan, saya boleh tukar kamera daripada kamera angle 1, kamera angle 2, lepas tu saya boleh tukar pergi komputer, lepas tu kamera angle 3 dan sebagainya kan. Jadi benda ni semua saya buat supaya nanti senang saya nak buat video recording dan juga saya nak buat live. Jadi kalau saya nak buat kerja semua, memang setup ni memang akan kekal macam ni, saya tak akan ubah. Okey, lepas tu saya beritahu dekat anda, bilik ni tak habis lagi kan. Okey, benda apa yang tak habis ni saya tunjuk dekat anda. Yang pasal PowerPoint kat belakang ni.
Sebenarnya saya tengah duk cari cara untuk nak buat supaya benda ni lebih selamat dan lebih teratur lah. Sebab sekarang ni extension point ni duk sambung duk loop macam tu tak best, takut terjadi apa-apa isu kan. Jadi benda tu saya tengah duk buat. Saya tak ada satu macam panel saya buat, nanti saya akan mount dekat belakang tu. Jadi memang untuk power panel. Lepas tu dalam masa yang sama saya akan buat macam electricity punya monitoring lah. Jadi saya boleh tengok lah berapa banyak elektrik yang saya pakai dan sebagainya. Nah, itulah dia. Alright, saya rasa habislah kot saya punya review untuk bahagian kedua. Mari saya duduk balik. Aduh. Tu dia. Oh. Saya tak tahu macam mana akan jadi rupa video ni nanti sebab tak pernah lagi saya buat try macam ni kan. Dah lah rekod macam tu. Saya tengok saya punya angle betul. Okay, nampak clear. Jadi harap-harap menjawablah beberapa soalan yang ditanya dalam video yang pertama. Kalau anda tanya saya kenapa saya duk tekankan barang saya beli, sebab saya perasan ada ramai yang duk cakap dekat saya, dia kata untunglah ada duit nak beli barang kan. Saya bukan nak nafikan, memang betul Allah bagi keuntungan kat saya jumpa ramai orang yang bermurah hati untuk nak bagi benda. Okey, tapi saya ceritalah. Bagi benda dia ada dua jenis bagi benda. Ingat dalam video yang sebelum ni saya pernah cerita kat anda yang mana saya dapat barang untuk di-review, yang mana saya jadi hamba barang untuk review kan. Ada setengah barang tu saya diberi yang mana memang tak minta, memang mereka minta saya review. Ada setengah barang tu memang saya minta, contohnya benda-benda macam kamera ni semua. Tapi kalau anda perasan, saya tak pernah review tau kamera ni semua sebab kamera ni tak diberikan untuk saya review kamera. Mereka perlukan kepakaran saya untuk nak buat benda lain. Jadi pendek katanya dia macam satu bentuk sistem barter. Saya tak dibayar untuk buat benda tu, tapi saya diberikan equipment. Mungkin dari segi bayaran yang mereka nak bagi kat saya tu mungkin tak banyak, tapi kalau saya kira balik, kalau mereka bagi kamera ni jauh lebih tinggi kan. Saya nak beli sendiri mungkin dah berapa puluh ribu nak kena habis. Jadi saya kata tak apa, saya sanggup buat kerja tu. Saya buat kerja tu dengan balasan dapat barang-barang ni. Lepas tu, apa lagi? Sama jugalah kalau anda tengok komputer kat belakang tu semua. Sistem barter dia macam tu lah. Pendek kata, orang kata nak hidup punya pasal. Itulah dia. Alright. Jadi saya tak nak membebel panjang lah. Saya rasa cukuplah dulu. Jadi kalau anda ada sebarang soalan yang anda teringin nak tahu, bolehlah tanya dekat saya. Lagipun macam saya kata tadi, cakap situ ada orang kata kat saya, kenapa saya tak letak satu macam dia kata apa dia panggil benda tu, macam iklan, bukan iklan, macam signage yang ada neon, lampu neon kat belakang tu kan. Saya try tanya itu tau, saya nak try lah nak tulis macam pendakwah teknologi tu kan, lampu neon tu kalau hari tu depa bagi ukuran kat saya dalam 4 kaki kali 3 kaki lebih kurang macam tu. Lampu ni harga dia boleh tahan jugalah dekat 1000 lebih jugalah. Jadi saya kata mahalnya 1000 lebih, tak payah buat lagi lah. Sekarang duit pun susah nak cari, biar dululah, guna dulu apa yang ada kan. Cuma orang yang bagi dekat saya sound blanket ni semua, dia ada bagi cadangan lah daripada, depa bagi ni bukan, saya tolong perbetulkan sikit ayat lah, dia tak bagi terus, dia bagi pinjam. Jadi mungkin kalau depa nak pakai nanti, saya pulangkanlah balik kan. Sama macam kamera-kamera ni juga, dia bukan bagi terus, dia bagi pinjam. Cuma kebetulan Alhamdulillah saya boleh gunakan untuk satu tempoh masa yang agak panjang. Jadi insyaAllah lepas ni kalau dapat projek ke apa ke, bila ada sikit kewangan, saya akan carilah saya punya equipment sendiri kan. Saya memang duk minat benda-benda macam Black Magic lah, saya banyak minat kan. Tapi tak apalah, abaikan. Orang dah bagi Sony ni pun Alhamdulillah, ni pun dah lebih daripada cukup dah. Sebelum ni saya duk pakai kamera handphone macam tu je kan. Jadi itulah dia. Cakap pasal yang hak lampu neon kat belakang tu saya tak buat lah sebab masih terlalu mahal. Lepas tu sambung balik yang saya cerita kat anda tadi, yang orang yang bagi kat saya audio semua ni, mereka ada macam satu sound absorber, lebih kurang macam tu lah. So benda-benda tu mereka ada kat stok. Kebetulan sekarang ni baru habis cuti raya Cina kan. Dia kata mungkin dalam minggu ni ataupun minggu depan mereka akan bagi kat saya untuk saya tampai kat belakang tu. Saya tak akan cerita lagi kat anda rupa dia macam mana. Nanti insyaAllah saya akan tampai kat belakang tu. Yang untuk sound diffuser tu, saya tak tahulah sama ada saya nak letak kan tidak. Kalau letak mungkin nampak cantik. Kalau saya tak letak mungkin saya akan buat sebagai giveaway lah untuk bahagian yang ketiga nanti kan. Okey, apapun saya harap anda mendapat manfaat lah daripada maklumat yang diceritakan dalam bahagian yang kedua ni. Minta maaf lah saya membebel panjang sikit. Lepas tu kalau ada sebarang soalan lagi sekali, macam saya kata tadi, anda boleh tulis kat ruangan komen. Jadi insyaAllah sama ada saya akan reply kat situ ataupun nanti saya akan jawab soalan tu semua dalam bahagian yang ketiga pula. Alright, apapun saya nak ucapkan terima kasih kerana menonton. Sambil-sambil itu, jangan lupa untuk subscribe ke channel Pendakwah Teknologi kalau anda belum subscribe lagi, dan dalam masa yang sama, follow Facebook rasmi Pendakwah Teknologi. Banyak juga tau benda yang saya share kat Facebook rasmi Pendakwah Teknologi tu. Okay, sambil-sambil itu, sebelum saya akhirkan video ni, saya nak minta maaf. Anda nampak baju saya macam ni. Saya minta maaf pasal baju sebab ada orang komen pasal baju. Saya pakai macam ni sebab tadi saya duk pasang benda. Kebetulan hari ni saya ada masa untuk buat bilik ni. Saya duk pasang lah, duk buat sikit-sikit benda-benda kan. Kemah-kemah tu saya terus buat video kepada anda. Itu dah dia. Alright, insyaAllah jumpa lagi. Lagi sekali terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.